Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada malam ni di dalam kuliah online kita. Yang mana seperti biasa kita akan sambung lagi kitab kita, iaitu kitab Risalatul Misbah Al-Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ni kita dipertemukan sekali lagi di dalam pengajian kita, yang mana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Ta'ala beri pada kita pada malam ni peluang dan juga dapat kita mengambil manfaat bersama-sama dengan apa yang kita belajar, insya-Allah. InsyaAllah tanpa melengah masa lagi, kita akan sambung lagi pada muka surat 20. Kalau dalam kitab Jawi itu pada muka surat 20, iaitu pada perenggan yang pertama dan dalil atas satu Tuhan. Tengok situ. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rumi muka surat 47 Kitab Jawi muka surat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan dalil atas satu Tuhan dan tidak berbilang-bilang itu ialah kita fikir jikalau Allah Ta'ala tidak esa atau tidak satu, nescaya adalah Tuhan itu berbilang-bilang. Kita ulang sikit balik. Sebenarnya malam ni kita ambil sekurang-kurang bilangan, tapi terundur sikit. Baik. Jadi kita dah bercakap masalah apa ni? Jadi kita masih lagi di dalam bab sifat wahdaniyat. Sifat wahdaniyat ni perbahasannya agak panjang dan detail. Jadi sifat wahdaniyat tu kita maklum, Allah Ta'ala itu esa pada zat, esa pada sifat dan esa pada af'al. Tu dia. Kemudian di sini dia nak bahas pula dalil. Ini dipanggil dalil akli. Dalil akli. Dalil yang dinisbahkan kepada akal. Baik, tengok. Mana dalil dia? Tengok. Dan dalil atas satu Tuhan dan tidak berbilang-bilang itu. Tidak berbilang-bilang lah. Kita panggil nama dia istihalah. Adapun berbilang-bilang itu dipanggil hukum mustahil. Adapun kita kata tidak berbilang-bilang itu dikatakan hukum istihalah. Tidak tu. Dan dalil atas satu Tuhan dan tidak berbilang-bilang itu ialah kita fikir. Ini bagi orang yang ada akal. Kita fikir jikalau Allah Ta'ala tidak esa. Kalau di sini dia panggil fardu takdir. Dipanggil andaian. Walhal tidak berlaku pada Allah Ta'ala. Cumanya dia nak bagi andaian. Kalau berlaku macam ni nak jadi macam mana. Tapi padahal dia tidak berlaku pun. Padahal tak berlaku pada Allah Ta'ala. Kita nak kata Allah Ta'ala tu berbilang. Tidak akan berlaku. Tak pernah berlaku pun. Cumanya dikatakan jikalau di sini nak panggil fardu takdir. Ataupun kita panggil andaian. Kita nak mengandaikan. Kalau Allah Ta'ala tu tak esa, macam mana nak jadi? Tu dia. Itu maksud dia. Sebab apa? Sebab dia buat andaian ni kerana nak bagi kita faham. Kalau dia tak bagi contoh macam ni, takut-takut kita tak faham. Sebab itulah dia buat andaian ni supaya kita lebih faham lagi. Lebih faham konteks dalil akli. Sebab dalil akli ni payah. Dalil akli dan nakli. Dalil nakli ni kita maklum. Bila sebut dalil nakli itu daripada Al-Quran dan Hadis. Kita maklum. Itu benda tak kena fikir dah. Dipanggil benda doruri. Benda doruri maksudnya tak berhajat pada fikir dan tilik. Bila nampak dalil Al-Quran kita terus terima. Adapun dalil akli dia kena berfikir dulu. Kita nak faham bagi satu benda tu kena berfikir dulu. Itu dipanggil dalil akli. Jadi dalil akli ni dinisbahkan pada akal dan kita kena berfikir. Baik, tengok. Dan dalil atas satu Tuhan dan tidak berbilang-bilang itu ialah kita fikir jikalau Allah Ta'ala tidak esa atau tidak satu. Nescaya adalah Tuhan itu berbilang-bilang. Kalau lah kita kata Allah Ta'ala itu tak satu, mestilah dia berbilang-bilang. Lepas tu, sekurang-kurang bilangan itu ialah 2. Nak kata bilangan ni paling kurang 2. 1, 2. Paling kurang. Sekurang-kurang bilangan ni mesti 2.
Kalau dalam ilmu mantik dia panggil apa? Ma fauqa wahid. Al-jam'u ma fauqa wahid. Maksudnya nak dikatakan banyak tu perkara tu mesti lebih daripada satu. Apabila lebih daripada satu, itu dipanggil berbilang. Adapun dalam bahasa Arab, konteks bahasa Arab, kalau nak kata banyak tu mesti lebih daripada dua. Sebab satu tu dipanggil mufrad, dua tu dipanggil musanna. Berpasangan, ada dua. Tapi kalau lebih daripada dua, kita panggil jamak. Itu dalam konteks bahasa Arab. Kalau konteks bahasa Inggeris, plural singular. Singular satu. Kalau plural, lebih daripada satu. Dia macam ilmu mantik juga. Ma fauqa wahid. Nak kata banyak tu lebih daripada dua. Sebab tu kita kata, satu Allah Ta'ala dengan mana tidak ada bilangan. Kalau satu kita boleh dibahagi, itu dipanggil bilangan. Sebab tu kita nisbah kata, satu tu nisbah Allah Ta'ala tu dia tidak ada bilangan. Dia tak bahada kita ni confirm dah. Kita kata satu kita boleh berbilang. Boleh dibahagikan, boleh boleh dibelah, boleh dipotong, boleh dikrisik. Boleh dihiris. Tu krisik. Itu yang kita bahas sebelum ni. Satu kita boleh dibilang. Bukan satu, dua. Ni boleh bilang ni. Satu, dua, tiga. Satu ni boleh bilang. Nampak ni? Satu ni boleh potong. Satu. Boleh potong. Boleh belah. Bila ada panjang, boleh potong. Bila ada bila ada lebar, boleh belah. Bila ada kedalaman, kita boleh hiris. Tu dia. Baik. Ini dia nak bahas. Sekurang-kurang bilangan itu dua. Baik. Ini dia nak bahas. Tengok. Maka jika Tuhan dua, kalaulah kita kata Allah Ta'ala tu ada dua, Tuhan tu dua. Kalaulah Tuhan tu ada dua, satu yang tak berbilang. Maksud tak berbilang, dia tak berjuzuk. Tak berjuzuk. Kita ni satu berbilang, ada juzuk. Kita ni ada berjuzuk. Berjuzuk panjang, tinggi, lebar. Tebal. Tu kita berjuzuk. Allah Ta'ala ada satu-satu. Satu dengan tak berbilang. Tu kita boleh tafsir. Bukan satu seperti kita. Kita satu makhluk, dia boleh berbilang. Tengok dari sini. Maka jika Tuhan dua, kalaulah kita kata Tuhan tu ada dua, nescaya tidak lepas daripada bersetuju kedua-dua itu, atau berselisih kedua-dua itu. Tengok. Dia gini. Nak katakan alam ni kalau ada dua Tuhan tu, dia tak lari dari dua perkara ni. Dia tak akan lari. Yang pertama, dia bersetuju kedua-dua. Dia bersepakat. Yang kedua, dia berselisih kedua-dua apa? Tak sependapat. Seorang nak jadi langit, seorang nak jadi bumi. Kalau bersepakat, seorang dua-dua nak jadikan bumi. Kok tu pula dah. Yalah, istilah yang tepat tu esa lah. Kita panggil esa lah. Esa pada zat, esa pada af'al, esa pada sifat. Baik, tengok ni. Ini payah ni, ini payah. Nak bagi nampak ni. Cuba tengok perhati elok-elok ni. Tengok macam mana yang dia katakan bersetuju. Yalah, esa Kalau orang tanya panggil so. So tu, Kelantan panggil so. So tu satu lah. Orang Terengganu panggil se. Satu. Baik. Maka jika bersetuju kedua-dua itu. Mana Tuhan A dengan Tuhan B itu setuju. Bersetuju apa? Pada menjadikan sesuatu makhluk. Kalau dia bersetuju, dia dua Tuhan tu bersetuju nak menjadikan satu makhluk. Maka padanya tiga masalah. Ada tiga masalah. Dia keluar cabangan ni ada tiga masalah. Ibaratnya satu syarikat, dua bos. Ibarat dia gitu, tak usah jauh lah. Tak payah pergi jauh. Tengok satu bos, dua bos. Lagu mana?
Kalau setuju kedua-dua pun lemah juga. Dia tak ada manfaat juga. Dia nak mesti seorang. Kadang-kadang bila setuju dua-dua, kadang-kadang bila setuju kedua-dua, dia punya bahagi dia sikit. Kalau lah dia tak bersependapat, lemah pula salah seorang. Dia payah cerita lah. Tengok. Ni tengok. Ibaratnya kalau sekolah tu guru besar ada 2 guru besar. Cuba bayangkan. Guru besar dalam sekolah tu ada 2 guru besar. Macam mana agak-agak? Sebelum nak setuju, dua-dua setuju. Kita nampak macam tak pening kan? Guru besar A, guru besar 1, guru besar 2. Dua-dua sama pangkat. Dalam satu sekolah. Oh bagus guru besar ni, A dengan B ni bagus, dia baik. 2 orang. Dia kamcing. Apa-apa mesyuarat mesti setuju. Kalau dia setuju pun masalah juga. Ni tengok dia nak cerita kat kita ni. Apa yang masalah ni? Tengok. Kalau bersetuju dia ada 3 masalah. Tengok. Ni nak cerita kata ada 2 Tuhan. Ada 2 Tuhan pun pening dah. Ibaratnya kalau ada 2 bos, ada 2 guru besar, ada 2 mudir. 2 guru besar dalam satu sekolah. Pening. Cuba tanya orang cikgu sekolah. Ada tak 2 guru besar dalam Malaysia ni? Tak ada 2 guru besar, 1 je guru besar. Kalau sekolah tu dia ada 1 je mudirnya. Pengetua dia 1 je, tak ada 2. Ustaz, sekolah saya Ustaz, ada 2 pengetua Ustaz. Tanya balik, mesti ada pengetua dengan timbalan. Tu lain. Kita nak dua-dua dia jadi ketua. Tak boleh jadi. Dia ada masalah nanti akan datang. Tengok. Tengok mana masalah tengok ni. Tu makhluk. Ni sebab makhluk tu dah tahu dah masalah dia apa. Tak masuk dengki lagi tu. Tu masalah bab lain lah. Ni masalah apa ni? Tengok. Ni secara zuhir kita nampak. Maka pada bersetuju kedua-dua Tuhan tadi tu. Ada 3 masalah. Tengok. Ni setuju ni bukan kata tak berselisih pendapat ni. Haji apa tu? Haji Rohani. Perbuatan kuasa tu masalah dia berselisih pendapat. Ini nak cerita setuju dah ada 3 masalah dah. Tengok mana masalah. Tengok. Yang pertama. Bersetuju pada menjadikan suatu makhluk di dalam satu masa. Nak jadikan satu masa. Aku nak jadikan si Ahmad pukul 2 hari Ahad. Aku pun nak gitu juga. Hey, boleh jadi ke? Tak, dua-dua nak jadikan pukul 2 sekali. Dia nak jadikan si Ahmad walaupun dua-dua setuju. Dia ada masalah. Tak boleh jadi tu. Kalau lah dia kata, aku nak jadikan Ahmad pukul 2 1 minit. Engkau jadikan pukul 2. Tak boleh jadi dah. Itu bagi tahsilul hasil pula. Benar ada, dia jadikan pula dah. Benda dah ada. Tak boleh jadi tu. Tu kita sebab tu kita masalah kalau bersetuju pun. Contoh, syarikat. Bos A dengan bos B. Dua-dua sama hebat. Dua-dua bos besar. Okey, kita nak buat projek ni. Pukul apa kita nak? Pukul 3. Okey, boleh. Pukul 3. Bagi aku buat je lah. Kita buat sekali lah. Dia buat sekali tu salah satu mesti ada kekurangan tu. Dia tak jadi 50-50 dah. Walaupun setuju. Tengok kita boleh tengok alam ni. Tengok dunia ni dah tahu dah. Allah Ta'ala zuhir dah. Bukan nak kata Tuhan tu ada 2. Tengok kita ni. Kalau Perdana Menteri letak 2 orang menteri-menteri. Pening kepala. Pening kepala. Kalau setuju pun masalah. Tak setuju pun masalah juga. Sama je. Tengok di sini dia kata. Yang pertama bersetuju pada menjadikan suatu makhluk di dalam satu masa. Nak jadikan satu masa. Tengok. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah kedua-duanya. Lemah juga. Dua-dua lemah. Macam mana dia nak jadikan ajaran ni? Dah sepakat dah dia nak jadikan makhluk tu. Bos A dengan bos B kita kata syarikat. Aku nak buat plan tu. Jom sekali kita buat. Aku nak buat plan tu juga. Lemah dua-dua. Boleh buat tak? Tak boleh dia satu masa. Dalam satu kertas dua-dua je nak buat. Aku nak buat ini, aku nak buat ini. Jadi lemah kedua-dua. Tak ada lebih. Hak ni pun tak lebih, hak ni pun tak lebih.
tu setuju tu. Bukan perebutan kuasa lagi tu. Itu baru setuju. Belum berselisih. Berselisih tu kita nampak dah. Satu. Tengok. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah kedua-duanya. Lemah kedua-dua. Tak ada lebih. Salah seorang lebih tak ada. Lemah kedua-dua. Lemah kedua-duanya pada membuat. Pada menjadikanlah makhluk tadi. Dan menjadikan jauhar firid. Apa jauhar firid? Jauhar firid ni tengok. Dia kata ertinya. Benda yang sangat halus. Yang tak terima bahagi. Jauhar firid ni. Dia panggil benda yang halus. Benda yang halus. Yang tak boleh terima bahagi. Seperti contoh kita kata atom. Molekul-molekul. Tuhan A nak jadikan molekul. Tuhan B nak jadikan molekul. Nak jadi pun tak boleh. Kalau benda besar tak apa lagi kita nampak. Kalau besar tu dia boleh bagi-bagi kan. Ini nak jadikan jauhar. Jauhar ni satu benda yang tak boleh nak dibelah bagi. Suatu benda yang jirim yang halus. Dia panggil jauhar firid. Yang tak boleh belah bagi. Contoh habuk. Sekarang ni ada habuk ni. Tapi kita tak nampak dengan mata perkasa kita. Contoh habuk ada. Nak ambil tak boleh nampak lah. Nak ambil tak boleh. Nak ambil betul nak bagi tak boleh. Benda halus. Jadi dua-dua lemah. Dia nak jadikan satu benda tu molekul. Kita ambil molekul lah. Molekul atom-atom kalau belajar sains. Lepas tu kata Tok Guru Haji Saleh, dia kata apa? Dia kata kita mengaji ilmu tauhid ni lebih tinggi daripada sains sebenarnya. Itu perkataan yang saya ingat lagi. Hal ni lebih tinggi lagi dia kata. Lebih tinggi daripada sains lagi dia kata. Tinggi ni lagi dia kata. Tu dia. Baik. Artinya benda yang sangat halus. Yang tak terima bahagi. Sebab tu ilmu kita ni, ilmu tauhid ni, kalau kita betul-betul kita tumpu sungguh insya-Allah sains tu jadi mudah. Tauhid ni bukan kita mengaji sifat 20 ni, kita nak tahu benda-benda dia punya cabangan tu. Tengok kita baca jauhar, jirim, jisim, itu semua istilah tauhid. Tapi orang putih dia ambil kata tu istilah ilmu sains dia kata. Dakwaan dia sahaja. Jirim, arad. Itu semua istilah. Sebab tu kita kata tauhid ni dipanggil istilah sains lagi tinggi daripada sains lagi. Ini panggil sains Islam. Kita mengaji ni panggil sains Islam, ikut kan. Jirim, arad semua tu. Sebab tu benda yang tak boleh dibelah bahagi, benda yang halus yang tak nampak dengan mata kasar kita, itu dipanggil itu dipanggil jauhar firid. Kalau bahasa Arab panggil jauharun fardun. Benda yang halus yang tak dapat dibelah bahagi. Ada pun kita ni jirim juga tapi boleh belah bahagi. Kita boleh belah bahagi lagi. Baik. Dan apabila lemah pada yang halus. Tengok. Jadi dua-dua tu nak serentak sepakat nak jadikan molekul. Kita kata. Bila dia tak boleh nak buat benda yang kecil. Maka pada yang besar lebih lemah lagi. Benda kecil pun tak dapat buat. Macam mana nak buat besar? Ibarat dia dua bos. Dapat satu projek. Benda kecil je. Duk berebut dua-dua buat. Aku nak buat ini. Tapi dia setuju dah aku nak buat ini. Kita nak buat plan ni. Buat. Benda kecil. Tak boleh buat ni. Kecil ni kena salah seorang. Tak apa kita sepakat orang kita buat sekali. Benda kecil. Plan orang bagi pun.
tak dapat buat, apatah lagi plan besar. Macam mana nak buat? Macam orang tua-tua kita kata lah, alah benda kecil kau tak boleh buat, macam mana benda besar nanti esok-esok kau nak buat? Ha. Nampak tak? Orang tua-tua kita cakap dulu. Waktu saya kecil-kecil lah, orang tua-tua, arwah ayah saya. Dia kata, bang, macam mana bang benda kecil kau tak boleh buat ni? Nanti benda besar ni lagi susah nak buat. Benda kecil tak boleh buat, macam mana benda besar nak buat? Ibarat dia gitulah. Itu pepatah orang kita dulu. Orang tua-tua dulu cakap, benda kecil tak boleh buat, macam mana benda besar nak buat? Alah, benda remeh-temeh je ni. Allah. Benda remeh-temeh, lepas tu dia mengeluh. Oh, tak boleh buat lah aku. Ibarat dua tukar rumah buat sama-sama, bila siap separuh rumah banglo, separuh rumah panjang. Jadi begitulah. Habis itu. Baik, tengok. Maka pada yang besar lebih lemah lagi. Sebab apa lebih lemah? Kerana tiap-tiap yang besar itu daripada yang halus dahulu. Jadi nak jadi besar, mesti jadi kecil dulu. Tengok dia kata. Tiap-tiap yang besar tu mestilah daripada yang halus dulu, daripada kecil dulu. Ni tiba-tiba lompat yang besar. Tengok. Dan keadaan Tuhan lemah itu. Kita kata Allah Ta'ala lemah tu boleh terima tak pada akal kita? Itu mustahil. Itu benda mustahil. Akal kita tak boleh terima kata Tuhan tu lemah. Bila kita kata Tuhan itu lemah, bila kita kata keadaan Tuhan itu lemah, itu perkara yang mustahil. Sebab apa mustahil? Kerana makhluk itu sudah ada yang menunjukkan Tuhan kuasa. Tengok kita ni sekarang ada dah. Kita ni yang menunjuk kata Allah Ta'ala tu kuasa. Tengok Allah Ta'ala jadikan kita. Tiap-tiap orang kita nampak. Alhamdulillah. Kita dilahirkan di dunia ni. Itu menunjuk kata Allah Ta'ala tu kuasa. Tengok. Bayangkan. Siapa dia boleh buat? Kita dengan hidung kita, dengan muka kita, siapa boleh buat? Tiba-tiba beranak je jadi elok dah. Jadi bayi elok dah. Siapa boleh buat gitu? Nak suruh kalau suruh apa? Jepun buat, tak boleh buat. Boleh keluar lah, beranak lah dekat perut. Keluar anak. Ya, siapa yang boleh buat? Tuhan nak. Itu tanda kata Allah Ta'ala tu kuasa. Nampak lagi? Cuba kita fikir tengok. Lagu mana? Napas kita ni sehari berapa ribu napas ni? Tengok. Itu pun manusia duk kaji. Lah ni ada jam. Heart rate lah apa semua ni. Tengok denyutan jantung. Tinggi rendah. Itu setakat tu. Tu manusia bawa kaji je. Cuba tengok berapa napas. Kita duk napas tiap-tiap hari berapa banyak, berapa ribu napas. Cuba duk kaji gitu. Cuba kaji berapa banyak kita kelip mata hari ni. Boleh kira tak? Tak boleh. Aku ni hari ni berapa kelip mata, berapa banyak aku, berapa ratus kali aku kelip mata ni. Nak kira tak boleh. Nak kelip mata berapa banyak. Itu semua menunjuk kata tanda-tanda kuasa Allah Ta'ala. Menunjuk kata Allah Ta'ala tu kuasa. Kalau setuju pun dah lemah kerana ambil idea salah satu. Boleh ke contoh begitu Ustaz? Tak faham soalan lah. Kalau setuju pun dah lemah kerana ambil idea salah satu. Macam mana tu? Dia gini. Dia setuju lemah tu sebab apa? Sebab dia setuju tu nak buatkan satu benda yang kecil. Bila dia satu nak buat kerja, dia tak boleh nak buat. Sebab benda halus. Bila benda halus, dia nak buat tak boleh. Boleh tak buat dua-dua sekali walaupun setuju tak boleh buat. Ibaratnya gini Haji Kamal Zaman. Kita ambil satu. Kita ambil benda halus je. Kita kata dia nak buat plan tu plan kecil je. Contoh syarikat besar. Ada dua bos. Dia pun setuju. Okey, dua-dua kita buat. Mesti salah satu tak boleh buat. Walaupun setuju. Okey, kau buat dulu. Kalau aku buat dulu nanti kan, habis kau nak buat macam mana? Aku nak titip macam ni je.
Takkan dia kata, Ustaz nak titik ni, kau titik atas aku. Tak boleh. Nampak dia tak boleh nak buat dah. Itu benda mustahil tu. Contoh, okey, titik kan dengan pen. Pak. Okey, kau titik pula. Bertindih pula. Dia nak sama sekali. Benda kecil dia halus. Benda payah. Walaupun dah setuju. Nampak ajar zaman. Kita kata, okey, kau tolong titik kat sini, sign kat sini. Sign tu tepat satu, tapi dah setuju dah. Okey, kita sign sekali. Tapi nak sign, macam mana aku nak sign? Kau nak sign? Aku nak sign, nak signature kat sini, Haji, dia kotak ruang situ. Kecil besar ni. Katakan kotak tu kecil. Kalau aku sign kat sini, habis nak sign macam mana? Kalau aku sign atas kau pula, kau punya sign tak nampak. Itu sebelum tu dia dah setuju dah di kalam zaman. Dah setuju pun tengok apa yang jadi kat kertas tu. Nampak tak? Nak bagi contoh. Dah lemah tak? Lemah. Kedua-duanya lemah. Siapa kedua-dua lemah? Di kalam zaman. Kalau dia sign situ, dia conteng macam tu, okey sign, contoh. Kawan tu pun sign situ juga. Dia sign. Jadi bila sign tu nampak tak berceromot? Jadi apa? Jadi dah tak nampak apa dah. Tak tahu sign siapa punya. Bila kertas tu kita hantar pada syarikat lain, dia tengok, ni 2 buah sign. Mana satu ni, sign mana ni? Saya tak nampak ni, sign awak ni. Satu Ramli, satu Ahmad. Tapi tak nampak macam Ahmad pun ada. Oh, minta maaf lah. Awak punya borang ni paksa ditolak. Dua-dua pun lemah. Habis, kena tolak. Dua-dua kena lemah. Ahmad pun tak dapat. Si Zaid pun tak dapat. Sebab apa? Sebab bertindih sign tadi. Walaupun dua-dua dah setuju dah tadi. Kita pakai sign dua orang. Nampak lagi je kemas-kemas? Nampak tak? Tu nak bagi contoh. Hak bersetuju begitu dah. Bersetuju dengan idea lah. Setuju dengan idea dia. Habis itu. Tengok. Kerana tiap-tiap yang besar itu daripada yang halus dahulu. Dan keadaan Tuhan lemah itu mustahil. Sebab apa mustahil? Kerana makhluk itu sudah ada yang menunjukkan Tuhan kuasa. Makhluk ni dah ada dah sekarang. Tak payah tengok jauh. Tengok kat kita je. Tengok pada diri kita lagu mana. Nak kata diri kita ni menunjuk kata Allah Ta'ala tu kuasa. Tengok. Hak dulu ni, umur kita 30. Rasa, nampak comel lagi muka kita ni. Tiba-tiba sedar tak sedar naik 31, 32, 33, 34 sampai 40. Tengok-tengok awak rasa berkedut sikit ni. Pelik dia jadi sendiri ke? Tengok. Bukan jadi sendiri. Itulah menunjuk kata kuasa Allah Ta'ala. Dulu umur 30 comel nampak muka. Handsome. Contoh handsome. Kita pun saya tak tahu lah. Haji Kamal Zaman mungkin dulu handsome. Tegap Haji Kamal Zaman. Menjadi handsome umur 30 dulu. Tiba-tiba dia makin naik umur. Ustaz, saya pasal lah saya tengok Ustaz, kenapa saya punya muka ni dia rasa lain Ustaz? Rasa lain. Sebab apa rasa lain? Dia berubah sendiri Ustaz. Kalau saya makan tak kena. Contoh. Bukan makan tak kena. Dulu dia tak ada jerawat, tiba main naik jerawat. Ustaz, buat apa rasa itu? Dia sejak tua ni rasa lain pula Ustaz. Contoh. Itu bukan kata dia berubah sendiri. Itu kata tanda kuasa Allah Ta'ala. Dia bukan berubah sendiri. Bukan pada adat macam tu. Kita bukan adat. Adat macam tu tak. Tapi nak cerita kata kuasa Tuhan. Bukan hukum adat tu. Nampak kata adat dia bila muda jadi tua. Itu pandangan kita nampak gitu. Kadang-kadang orang muda tak sampai tua pun dah mati pun ada juga. Dia muda-muda tak sampai tua. Adat ke gitu? Tak juga. Tak panggil adat. Tiba-tiba muda mati. Dia bukan adat tu. Habis itu. Tu nampak kata dia berubah. Sebab tu dia kata kerana makhluk itu sudah ada yang menunjukkan Tuhan kuasa.
Tengok kita, tak usah tengok orang lain. Tengok kita, diri kita. Kita tilik pada diri kita lagu mana. Kalau kata aku dulu umur 20 handsome dulu. Aku umur 20 tu lawa. Tengok kat cermin balik. Ui, lawanya aku dulu. Lah ni buat apa lah tak jadi lawa sangat ni. Tu kuasa Tuhan. Bukan kita selama-lama begitu. Itu menunjukkan kata Tuhan tu ada. Bidadari tu saya nak jumpa bidadari. Allah habis. Tengok. Kalau begitu, tetaplah Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Kita confirm, kita yakin dalam hati kita, Allah Ta'ala tu satu, tak berbilang-bilang. Tu kena etikot kita. Kalau dia bersetuju, tak. Dia akan jadi masalah. Okey, baik, tengok. Itu masalah pertama tu. Ni masalah kedua pula, tengok. Masalah yang kedua, iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju. Nampak? Kena ingat masalah. Jadi masalah kita ada, dia keluar dua. Kalau kita kata ada dua Tuhan, dia tak lari pada dua perkara. Sama ada bersetuju ataupun dia berselisih pendapat. Masalah bersetuju tu dia ada 3 masalah. Masalah pertama dah habis dah. Kalau dia masalah pertama tadi, kedua-dua Tuhan bersetuju nak menjadikan satu makhluk pada satu masa. Maka lemah kedua-duanya. Itu masalah pertama. Haji Kamal Zaman. Tengok. Satu. Masalah kedua pula. Masalah yang kedua iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju pada menjadikan suatu makhluk. Bersetuju apa? Atas jalan dahulu dan kemudian. Tadi bersetuju menjadikan dalam satu masa. Ni tak. Di atas jalan terdahulu dan terkemudian. Jadi Tuhan A, Tuhan B dia setuju dah. Aku buat satu makhluk ni. Kita buat satu makhluk ni di atas jalan terdahulu dan terkemudian. Tengok apa nanti timbul masalah. Tengok. Dia dah setuju dah tu. Okey, boleh. Settle. Aku setuju. Tuhan A, Tuhan B dah setuju dah. Nak buat satu makhluk tu di atas jalan terdahulu dan terkemudian. Seperti satu Tuhan. Tengok ni. Tengok contoh. Dia bagi contoh. Tengok ni. Bismillah. Seperti satu Tuhan menjadikan suatu makhluk itu pada jam 10. Kita kata Tuhan A itu nak jadikan makhluk pada pukul 10. Dan yang satu lagi itu menjadikan makhluk itu juga pada jam 11 pula. Tu dia. Itu kata di atas jalan terdahulu dan kemudian. Okey, terpakat dua orang Apa dia? Aku nak jadikan makhluk ni pukul 10. Engkau jadikan pukul 11. Boleh? Boleh. Setuju. Kalau siapa yang nampak tu, dia dua-dua ada lemah juga. Bukan ada lebih kurang, dua-dua lemah juga. Sebab apa? Sebabnya, dalam dua-dua masa, dia tak dapat nak jadikan dalam dua masa. Tak dapat. Kawan tu jadi seorang jadikan pukul 10, seorang lagi jadi pukul 11. Walaupun dia dah setuju, dua-dua lemah juga. Sebab apa? Sebab yang jadikan pukul 10 tak dapat menjadikan pukul 11. Sebab pukul 11 tu kawan dia dah jadikan. Pukul 11 pula tak boleh nak jadikan pukul 10. Sebab pukul 10 tu kawan dia dah buat dah. Maka hasilnya apa? Dua-dua lemah juga. Dua-dua lemah juga. Habis dah setuju tak? Memanglah setuju. Ibarat dia gini, dua bos. Kita panggil bos senang lah. Satu syarikat. Jadi dua bos dia kata, aku buat plan syarikat. Apa ni? Aku buat plan A. Aku buat plan syarikat LRT. Okey, baik. Bos A kata, aku buat plan syarikat LRT. Bos B pula, dia kata, aku buat syarikat
Aku buat plan syarikat MRT. Contoh. Tengok, itu pun dah tak sama dah. Walaupun disepakat dua-dua tu, tapi dah tak sama dah. Engkau jadikan pukul 10. Boleh, boleh. Aku jadikan pukul 11. Benda tak sama tu. Nampak tak? Ada kekurangan tak dua-dua? Ada. Apa kekurangannya? Aduh, dia dapat syarikat LRT. Aku tak dapat buat. Aku buat MRT. Memang dah setuju dah. Tapi dia lemah juga. Sebab dia tak dapat syarikat LRT. Hak seorang lagi ni, dia ada syarikat LRT. Dia dapat plan syarikat LRT. Dia pun lemah juga. Sebab tak dapat nak buat syarikat. Tak dapat nak buat plan syarikat MRT. Dua-dua lemah juga. Yang ni pun sama juga. Dua Tuhan. Tengok ni. Saya nak bagi nampak. Masalah ni payah juga. Tapi kita nak bagi terang. Tengok dia kata. Seperti satu Tuhan menjadikan suatu makhluk itu pada jam 10. Dia nak jadikan satu makhluk tu pukul 10. Katakan, Tuhan A nak menjadikan si Zaid pada jam 10. Satu. Dan yang satu lagi. Ini dan Tuhan yang satu lagi itu menjadikan makhluk itu juga. Ini lain. Ini sama. Ya, baik. Dia nak jadi benda yang sama tapi berlainan masa. Baik, Tuhan A nak jadikan Zaid pada pukul 10. Tuhan B nak jadikan Zaid juga tapi pada pukul 11. Walaupun dua-dua dah setuju dah. Tapi benda sama boleh jadi ke tak? Tengok ni. Apa yang timbul? Maka yang menjadi pukul 11 itu dikatakan tahsilul hasil. Nampak lagi tak? Gini. Nak bagi contoh lagi. Jadi Tuhan A nak menjadikan Zaid pukul 10. Tuhan B nak menjadikan Zaid pukul 11. Walhal kedua-duanya dah bersepakat dah tu. Dah sepakat dua orang dah. Bila Tuhan A dah jadikan pukul 10. Pukul 11 pun nak jadikan tu juga. Itu dipanggil apa dia kata? Dipanggil, maka yang menjadi pukul 11 itu dipanggil tahsilul hasil. Apa maksud tahsilul hasil? Artinya mendapatkan makhluk yang sudah ada. Dia menjadikan benda dah ada dah. Rugi tak? Rugilah. Benda dah ada kau buat balik buat apa pasal? Buat benda lain pula. Tapi Ustaz dah sepakat dah Ustaz. Tak boleh kira. Dia bagi plan LRT kat seorang tu, cukup lah. Aku nak buat plan LRT pada pukul 10. Setuju. Saat lagi aku pun nak buat plan LRT juga pukul 11. Plan tu dah ada, dah siap, dah tidak buat lagi siap, benda siap. Apa yang dia dapat? Benda ada, dia nak buatkan siapkan lagi. Yang pukul 11 pun lemah juga. Yang pukul 10 pun lemah juga. Seolah dia buat benda hasil tu, seolah dah bertindih kat situ dah. Maka lemah kedua-duanya. Tengok. Maka lemah ia Tuhan kemudian. Maka lemah ia Tuhan yang kemudian. Apa Tuhan yang kemudian? Iaitu Tuhan B tadi. Tuhan yang kemudian, iaitu Tuhan yang menjadikan pukul 11. Tulis itu. Maka lemah ia apa? Ia Tuhan menjadikan pukul 11 itu pun lemah juga. Sebab dia nak menjadikan benda dah ada. Satu. Bila lemah yang tu, dan apabila lemah yang kemudian itu, yang dahulu itu pun lemah juga. Jadi kedua-dua lemah. Orang tanya Ustaz, apa lemah pula Ustaz? Yalah, dia dah jadikan pukul 10. Tiba-tiba pukul 11 pergi buat pula untuk dia. Dia pun lemah lah. Benda dah siap, dah ada dah. Habis tu kenapa kita kata yang dulu pun lemah juga? Sebab kawan yang pukul 11 ni buat balik dia punya. Dia pun lemah juga. Kalau dia tak lemah, tak ada orang boleh buat dia punya. Dia dah buat tu, tak ada orang boleh kacau dia punya. Tiba-tiba yang pukul 11 tu kacau yang pukul 10 tadi buat juga. Marah tak orang buat kerja kita? Kita dah buat dah satu plan.
Haji Kamal Zaman. Kita dah buat pukul 10 dah. Kita dah buat plan 1 pukul 10 dah. Contoh kita dah buat plan pukul 10 dah. Tiba-tiba pukul 11 tu, orang ambil plan kita, dia buat balik. Macam kita punya. Kita rasa lagu mana Haji Kamal Zaman? Ni saya punya ni. Rosak lah saya punya ni. Awak buat lah awak punya. Apa maksudnya? Pandai dah sepakat dah. Bila sepakat dua-dua pun jadi lemah juga. Lemah kedua-duanya juga. Tengok Habis itu. Maka apabila lemah keduanya itu. Tengok. Maka apabila lemah keduanya itu, nescaya tidak dapat suatu daripada makhluk ini. Tak dapat lah. Daripada makhluk ini tak dapat lah. Nak jadikan makhluk ini tak dapat lah. Tengok. Dan iaitu, apabila dikatakan tidak dapat suatu daripada makhluk ini, itu iaitu mustahil. Mustahil bagi Allah Ta'ala. Mustahil bagi Tuhan tu. Sebab apa? Kerana makhluk ini ada, ia makhluk ini dengan musyahadah. Apa musyahadah di sini? Musyahadah dalam ilmu tauhid dengan mana? Pandangan mata zuhir. Kita nampak dah sekarang mata zuhir kita nampak dah alam ni ada dah. Mustahil kita kata Tuhan tu lemah. Tengok. Itu dipanggil musyahadah, pandangan mata zuhir dalam ilmu tauhid. Adapun musyahadah dalam ilmu tasawuf itu dipanggil pandangan mata hati. Itu dipanggil pandangan mata hati. Tak sama. Tengok. Habis itu. Dah dua masalah dah tu. Tengok. Kalau begitu, tetaplah Tuhan itu satu jua, tidak berbilang-bilang. Tetap kita kata Allah Tuhan itu satu. Dia tak berbilang. Habis. Ni masalah yang ketiga pula. Jadi masalah pertama, kedua kena ingat. Masalah pertama yang dulu, dua Tuhan nak menjadikan suatu makhluk pada masa yang sama. Masalah yang kedua, dua Tuhan nak menjadikan satu makhluk tapi di atas jalan terdahulu dan terkemudian. Tu dua masalah. Ini semua kita bab setuju. Ni bab setuju. Baik. Ni yang ketiga pula. Ketiga ni apa? Tengok masalah ketiga. Masalah yang ketiga. Ni semua setuju lagi. Yang tak setuju bawah tu lagi. Hak setuju pun masalah dah. Kalau tak setuju lagi dah masalah. Masalah yang ketiga iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju pada menjadikan lain-lain makhluk. Tengok. Tadi dia nak menjadikan satu makhluk. Mula-mula nak menjadikan satu makhluk pada masa yang sama. Yang kedua, nak menjadikan satu makhluk tapi di atas jalan terdahulu dan terkemudian. Benda yang sama. Ni bersetuju juga. Yang ketiga ni, tapi bersetuju nak menjadikan makhluk yang berlainan. Ya, betul. Kak Lia, betul Baik, tengok. Hak ketiga ni kena ingat masalah. Dia kitab ni dia dah Misbah Munir ni bagus ni sebab dia punya contoh tu. Dia rasa detail rasa detail. Tengok. Masalah yang ketiga iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju pada menjadikan lain-lain makhluk. Macam mana contoh tengok. Seperti satu Tuhan menjadikan langit. Yang kitab ni best. Betul tengok. Pegang kitab ni cukup dah. Tauhid kemah dah. Haji Kamal Zaman. Kitab tauhid ni. Kitab Misbah Munir ni kita pegang hak ni. Ni boleh mengajar Boleh dah. Maksud tauhid kita tu lepas fardu ain dah. Bukan kata fardu ain. Fardu kifayah pun ada dalam kitab ni. Ada masalah pelik-pelik kita boleh jawab. Dalam kitab ni. Dulu waktu ngaji Tok Guru Saleh. Saya mengaji dengan Tok Guru Haji Saleh dulu. Orang kampung tua-tua ni.
70 lebih, 60 lebih. Duk mengaji dia tiap-tiap minggu pada hari Jumaat. Ni nak cerita lah Nak cerita kata Tok Guru Haji Saleh bila khatam satu kitab, anak murid dia beribu. Dia hari Jumaat ni, hari Jumaat banyak pada hari Jumaat, kalau di Pondok Sik Kedah dulu, bila tiap-tiap hari Jumaat tu, banyak orang datang daripada jauh-jauh. Datang belajar dengan Tok Saleh. Kadang-kadang daripada Lenggong, Perak pun mai juga. Daripada Perak pun datang juga. Taiping, pakat datang. Nak belajar dengan Tok Saleh pada hari Jumaat pagi. Penuh ramai orang, 1,000 orang lebih. Dia kalau mengajar tu, mengajar pagi tauhid, lepas tu tafsir. Tok Saleh. Kadang-kadang dia mengajar kitab Kifayatul Muhtaj. Isra Mi'raj. Dia mengajar. Penuh ramai orang. Nak cerita kata, orang yang belajar dengan dia tu, kadang-kadang saya pernah tanya ada haji tu, belajar kat 8-9 tahun. Tiap-tiap minggu datang mai. Semata-mata nak ngaji dengan Tok Guru Saleh. Tapi Alhamdulillah. Nak cerita keberkatan Tok Guru Saleh ni, anak murid dia, tak kira lah siapa mengaji dengan dia, kebanyakan mudah faham. Ini saya ikhlas cerita. Kebanyakan yang belajar dengan dia ni, kebanyakan mudah faham. Saya mudah faham dengan dia. Kemudian boleh jadi kita pun ikut cara dia. Bila ajar tu cara satu-satu. Bagi detail. Sebab tu Tok Guru Saleh dulu. Anak murid dia 60 lebih. 70 lebih. Bila dah khatam sebuah kitab, dia boleh mengajar balik ilmu tauhid dekat masjid-masjid kampung. Pandang orang tua dah masa tu. Saya pernah jumpa. Ada seorang haji ni saya pernah jumpa, dia kata dia mengaji kat 8-9 tahun. Tapi Alhamdulillah, dia balik kampung dia boleh mengajar balik. Ustaz, sekarang ada pergerakan jahat supaya orang muda tak suka pengajian dan Tok Guru pondok. Wallah alam. Kalau ada niat begitu tu, tak elok, berdosa. Tak boleh kita niat begitu. Kalau ada macam tu lah, ada gerakan tu, mudah-mudahan kita minta Allah Ta'ala beri hidayat pada mereka lah. Bagi petunjuk, taufik. Hidayat tu dapat dah. Kalau bagi orang Islam tu, dia ada hidayah dah. Cuma nak minta dia Allah Ta'ala bagi taufik pada dia. Tapi kalau dia mengerjakan ke arah jalan maksiat, itu dipanggil khizlan. Tidak mendapat taufik, tapi dia mendapat khizlan. Khizlan ni mengerjakan sesuatu perkara di atas jalan maksiat. Allah Ta'ala beri kekuatan pada dia, tapi nak membuat Allah Ta'ala berikan kekuatan pada dia untuk menjalani maksiat. Itu dipanggil khizlan. Minta jauh. Habis itu. Tapi nak cerita kata tadi Haji Kamal Zaman tadi kalau kitab kita kalau khatam satu-satu kitab, insya-Allah boleh mengajar balik. Bukan saya nak suruh mengajar, tak. Tapi nak kata kita faham isi dalam kitab tu dan dapat kita apply balik. Kita boleh apply balik tu, boleh cerita kat orang balik. Bukan nak menunjuk kita megah, kita hebat, tak. Tapi kalau orang tanya tu, kita boleh jawab. Maksudnya fardu ain kita lepas, fardu kifayah pun kita dapat. Apa fardu kifayah? Dapat menyampaikan pula dah. Tapi Alhamdulillah Tok Guru Saleh kebanyakan anak murid dia jadi orang. Maksudnya dia orang ni dapat mengajar balik, dapat sebarkan ilmu tauhid tu. Sebab tu pondok dia tu di sini panggil pondok tauhid. Dipanggil pondok tauhid. Alhamdulillah lah saya pernah ngaji kitab dengan Tok Saleh tu. Kitab Sirajul Huda. Kitab Wasail Ilmu Kalam. Lepas tu kitab Bakuratul Amani. Ada saya duk kira batu Syarqawi Kifatul Awam. Lebih kurang 6 tahun saya duk pergi tu. Lebih kurang dekat 10 buah kitab ataupun 12 buah kitab tu ada lah. Dengan dia tu ada. Lepas tu ngaji dengan anak dia lagi, Syekh Muslim dan sebagainya. Ustaz Badik. Tok Guru saya tu. Tu. Tapi bab tauhid tu saya boleh kat situ lah, nampak kat situ. Sebelum nak belajar ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf, saya mengaji tauhid dulu. Bukan tak tempuh fiqh, tak. Tapi tempuh tauhid bagi boleh dulu. Payah. Tauhid bukan semua orang minat. Tapi kita ingat, kita ingat atas dasar kita ni belajar ni bukan untuk minat tak minat. Tapi atas dasar untuk melepaskan fardu ain. Itu sahaja. Niat begitu. Niat begitu. Aku belajar ni untuk melepaskan fardu ain. Bukan atas dasar minat ataupun tak minat.
Orang kita atas dasar minat. Kadang-kadang nak belajar satu-satu ilmu, dia atas dasar minat. Orang kita. Kitab apa? Kitab tauhid, kitab apa? Kitab Misbah Munir. Kitab tu payah weh. Tak minat aku ngaji kitab tu. Bukan masalah minat, tak minat. Kita nak lepaskan fardu ain. Biarlah kitab Misbah Munir tu dia detail. Tapi kita nak bagi faham. Bila kita faham, baru lepas fardu ain kita. Bila dah lepas dapat fardu ain, baru kita dapat fardu kifayah pula. Ini kena belajar satu-satu ilmu atas dasar minat. Kalau belajar universiti tak apa. Ustaz, anak saya ni ngaji universiti minat bidang ni, tak ada masalah apa. Tapi kita tanya balik, fardu ain lepas ke tak? Tanya tu dulu. Tu penting Baik, habis. Tengok yang ni. Jadi, dua Tuhan nak menjadikan makhluk yang berlainan. Jazawiyah dah timbul lah. Baik. Jadi nak menjadikan dua makhluk yang berlainan. Seperti satu Tuhan menjadikan langit. Dan satu Tuhan menjadikan bumi. Baik. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah kedua-dua. Lemah juga kedua-dua. Tak boleh cakap gitu. Ilmu tauhid dan tasawuf tak sesuai untuk awam. Kita tanya balik. Siapa dia orang awam? Orang awam ni dipanggil orang yang mukallaf. Tiap-tiap orang mukallaf wajib mempelajari ilmu fardu ain. Sebab tu dah sebut dalam kitab Hasyiah Dumyati. Ilmu fardu ain itu iaitu yang pertamanya ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Wajib mempelajari. Kalau tidak dipelajari, maka berdosa besar. Bukan dosa kecil ni. Dia bukan dosa kecil ni. Ni dosa besar. Orang kita kadang-kadang dia selalu, dia perasan. Aku lepas dah fardu ain. Belajar waktu kecil tu lepas dah. Nak belajar buat apa lagi? Kitab-kitab Jawi ni. Sebenarnya dia cakap itu tak lepas lagi tu sebenarnya. Cara dia cakap tak lepas lagi. Tanya dia bab semayang cukup lah, bab fiqah. Bukan kata bab semayang, tanya bab tauhid dulu macam mana. Uak dia nak jawab. Betul. Bukan kita nak kata benda hakikat sebenar begitu. Na'udzubillah min zalik, minta jauh. Bab tauhid payah kerana dia nampak fardu ain lepas dah. Tengok. Baik, tengok ini. Sebab apa boleh kata lemah kedua-dua? Tengok. Kerana Tuhan yang membuat langit sudah tidak boleh hendak menjadikan bumi. Tuhan menjadikan langit, tak boleh nak menjadikan bumi, tak boleh dah. Sebab dia dah bersepakat dah jika zaman tadi. Dua, tak nampak tak? Tuhan dengan habis sepakat dah. Engkau jadikan langit, aku jadikan bumi. Lemah juga kedua-dua. Sebab apa? Sebab Tuhan yang menjadikan langit, tak boleh nak menjadikan bumi. Tuhan bumi pula, tak boleh nak menjadikan langit pula. Dua-dua pun tak dapat manfaat. Lemah kedua-dua. Dia dapat jadikan satu je. Ya betul. Kak Lia. Baik. Habis. Tengok. Kerana Tuhan yang membuat langit sudah tidak boleh hendak menjadikan bumi. Sebab apa? Hilang sifat terkaya, betul. Sebab apa? Tengok. Kerana bumi itu sudah ada. Dan Tuhan yang... sebab bumi dah ada dah. Macam mana nak jadikan bumi? Dia dah sepakat tadi dah. Jadikan zaman. Seorang nak jadikan bumi, seorang nak jadikan langit. Bila dah jadikan bumi, nak jadikan bumi macam mana? Dah ada dah. Bila yang Tuhan A tadi nak jadikan langit, nak jadikan langit macam mana? Langit dah ada dah. Sebab Tuhan B buat. Maka kedua-dua tu lemah juga. Ibaratnya bos nak jadikan plan nak buat plan A dengan plan syarikat MRT, plan syarikat LRT. Berlainan. Kau buat yang satu plan, aku buat plan ni. Lemah juga kedua-dua. Sebab apa? Aku tak dapat buat plan MRT
Yang seorang lagi, aku tak dapat buat plan LRT Dua-dua lemah. Habis tengok. Kerana Tuhan yang membuat langit sudah tidak boleh hendak menjadikan bumi. Kerana bumi itu sudah ada. Dan Tuhan yang membuat langit sudah tidak boleh hendak menjadikan bumi pula. Kerana bumi itu sudah ada. Dan Tuhan yang menjadikan bumi itu pula lemah nak menjadikan langit. Sebab apa lemah nak menjadikan langit? Kerana langit itu sudah ada. Langit dah ada dah. Jadi lemah juga. Bererti Tuhan yang menjanjikan langit itu bukan Tuhan bumi. Seolah-olah kata bila dia menjadikan bumi, kita nisbah kata apa? Oh, jadi Tuhan bumi ni bukan Tuhan bumi dan langit. Sebab dia nisbahkan kata dia buat langit. Bumi ni tak buat pun. Maka dia lemah lah satu. Adapun Tuhan bumi, dia jadi lemah juga sama. Orang nisbah kata dia ni Tuhan menjadikan bumi je. Langit tu yang lain, orang Tuhan lain buat. Habis itu. Dulu saya pening kitab Jawi lama. Lama kemarin saya jatuh cinta dengan kitab lama. Betul lah. Dia kitab Jawi ni. Ni kadang-kadang saya sedih. Kita sedih. Pernah terdengar juga di telinga kita. Kadang-kadang ada setengah orang kata apa kitab Jawi kita nak mengaji. Allah. Ambil kitab Rumi cukup lah. Kita zaman moden buat apa kita mengaji kitab Jawi. Saya rasa sedih mengapa? Seolah-olah dia mengkritik ulama' dulu. Walaupun tak kritik. Ustaz, dia bukan kritik ulama' Ustaz. Apa maksud dia? Dia kritik juga siapa? Seolah-olah mencela penulisan ulama' dulu. Jangan cakap begitu. Pening kitab Jawi ni ada apa? Buat sabuk pala kitab Jawi ni. Kita cakap kat kitab Jawi. Padahal seolah-olah memang tak beritahu pun. Seolah-olah kita mengkritik penulisan ulama' dulu. Memang tak cakap tapi seolah begitu dah cakap kita. Ibaratnya ginilah. Hajar Rayu gini. Bagi contoh Hajar Rayu tengok. Kita pergi makan, kedai makan. Kita pergi rumah kawan kita. Kawan kita ni dia masak dia masak sambai udang. Sambai udang petai. Tiba-tiba kita makan sambal petai. Sambal ni tak sedap Agak-agak sambal terasa ke orang yang masak sambal terasa? Orang yang masak sambal yang terasa. Sebab apa? Sambal udang ni kurang garam Tak sedap sambal ni. Sambal petai udang ni apa tu? Asam Jawa tak cukup masam kurang. Dia nak kata kat udang dia nak kata kat sambal tu kan nak kata orang tu buat. Orang yang buat masak sambal udang. Mesti nak kata orang yang buat sambal udang tu. Tapi dia katalah sambal udang ni tak sedap sambal udang ni. Faham apa kat kita kat situ? Kita faham kata apa? Faham kata orang yang masak tu tak sedap lah dia buat. Begitu juga kita. Tak sedap mana makanan dia ni. Kalau kiam dia. Sambal ni kurang Sambal kurang tak boleh makan kat restoran ni. Dia kutuk kat sambal. Kutuk kat sambal ke kutuk kat orang? Hakikatnya kutuk kat orang masak tu lah. Begitu juga kitab Jawi tadi. Contoh. Tak pandai masak. Okey. Begitu juga kitab Jawi kita kata apa? Allah, kitab Jawi payah. Kita dah kira apa kitab Jawi. Ambil kitab baru lagi senang. Moden kan senang faham. Kitab Jawi buat apa tu nak ambil kitab Jawi? Kitab Jawi buat payah aja. Kita tengok kitab moden kan dia senang kan kita belajar. Apa maksud dia? Dia nak mengkritik kata bukan kitab Jawi tu. Dia nak kritik kata orang yang menulis kitab Jawi tu orang dulu, ulama dulu. Tapi dia tak cakap lah. Tapi kefahaman ni kita faham mafhum dia macam tu. Macam tadi ibarat tadi masak tadi dah. Nampak lagi ajar Rayu? Nampak lagi? Tu dia. Habis situ. Nampak lagi ajar Kamal Zaman?
Habis itu dia betul saya pernah terdengar duk kira apa ustaz, kitab-kitab Jawi ustaz. Ada orang pernah cakap saya pun masa tu kita baru mengajar masa tu jadi sedih bukan sedih apa. Soalan nak peleceh kitab ulama dulu. Ulama dulu dia karang, dia kena ingat. Dia karang kitab Jawi tu pada zaman dia, bahasa tu digunakan pada waktu tu zaman masa tu. Zaman kita, bahasa kita sekarang ni dah moden. Moden macam mana tengok? Sekarang ni tengok moden macam mana? Ada SOP. Saya nak tanya lah. Tahun 80-an, Ajar Rahayu. Ada tak guna istilah SOP? Ada tak guna? 80-an, ada tak guna? SOP kita macam mana kita semayang nanti SOP kita tahun 80-an ada tak guna? Okey, SOP kita nanti bila nak pergi jalan raya macam ni. Ada tak sebut SOP? Tak ada. Lala ni ya tahun 2020 timbul kalimah SOP. Begitu juga orang dulu dia cakap, dia tak ada cakap SOP. Nampak tak? Tak ada tahun 80-an, tak ada. Tapi kenapa tiba-tiba timbul masa ni? Kita nak marah orang lah ni? Tak boleh marah. Bahasa orang dulu dia tak sama dengan bahasa orang sekarang. Betul. Sebab tu kerana bahasa orang dulu ni, kerana dia ada tersirat. Bila ada tersirat, dia penuh dengan banyak makna. Dia begitu. Cuba tengok. Saya tengok cerita apa. Saya suka tengok cerita orang dulu. Contoh cerita Nordin Ahmad. Nordin Ahmad tu cakap tu. Dia cakap tu sebenarnya, zaman dia cakap begitu sebenarnya. Cara cakapan dia tu, cuma tengok Nordin Ahmad. Siapa tengok cerita Nordin Ahmad, dia macam Piramli jugalah cerita dia. Saya suka tengok cerita Nordin Ahmad. Nordin Ahmad ni, dia cara cakap dia tu, tengok, kita tengok bahasa dia. Bahasa dia tu kena penuh dengan tersirat. Allahu Akbar Saya tengok cerita Nordin Ahmad tu memang cukup seronok. Satu-satu dia cakap. Ada tersirat. Pop. Waktu dia jalan, dia cakap gini. Orang dulu cakap gitu juga. Bila nak cerita kata, dia punya cara cakapan. Nampak tak? Ada tak cakapan tu sekarang di-applykan waktu zaman sekarang? Tak ada dah. Silap orang kata apa? Ini bahasa lama, apalah bahasa ni. Orang tak guna dah bahasa ni. Nampak peleceh dah. Dia peleceh orang tu. Tak boleh. Bahasa kita sekarang pun kita terima, alhamdulillah, bulat-bulat. Bahasa orang dulu pun kita terima juga. Sama-sama kita terima. Takut-takut esok bila kita mati esok, ulama datang jumpa kita esok. Kenapa kau peleceh bahasa aku dekat kitab Jawi? Nak jawab macam mana? Tenaga hamba musafir dia betul. Nordin Ahmad Allah, teringat. Dia tak boring tengok cerita Nordin Ahmad ni, dia cara cakap dah. Saya suka Dia punya cerita ada pengajaran iktibar. Baik habis. Tengok. Berarti Tuhan yang menjadikan langit itu bukan Tuhan bumi. Dan Tuhan bumi itu bukan Tuhan langit. Sebab apa? Dia nisbah kata, okay, Tuhan A menjadikan langit. Tuhan B menjadikan bumi. Bila dia nisbahkan, dia tak nisbah kata, okay, Tuhan A menjadikan langit dan bumi. Tuhan B menjadikan langit dan bumi. Dia tak cakap gitu. Dia nisbah dengan apa yang dia buat. Oh, Tuhan A jadikan bumi. Maka kita panggillah Tuhan bumi. Tuhan A. Tuhan B menjadikan langit. Maka kita panggil Tuhan langit. Itu cerita Gurindaan Jiwa. Dia banyak. Cerita-cerita orang dulu dia banyak. Nak cerita kata penulisan orang dulu begitu juga. Tengok kitab Jawi. Syekh Daud Fatani. Kitab Syekh Daud, Allah Akbar. Dia bahasa Melayu dulu. Syekh Daud ni bukan dia ambil bahasa kita, bahasa Fatani tak. Syekh Daud ni dia penulisan dia, kalau kita kaji balik, dia ambil daripada bahasa Melayu lama. Kitab Jawi yang lama. Tu kena ingat. Baik, habis. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah. Lemah kedua-duanya. Sama juga. Seorang tak boleh jadikan langit, seorang tak boleh jadikan bumi. Dua-dua lemah. Dan iaitu lemah tu dikatakan mustahil. Kalau kita kata nak lemah, dua-dua mustahil. Sebab apa?
Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kalau kita nak kata Tuhan tu lemah, tak boleh. Sebab apa? Sebab makhluk ni dah ada dah dengan mata kepala kita. Nampak dengan mata kepala kita. Musyahadah. Ini nampak dengan mata yang zuhir. Itu musyahadah. Dalam ilmu tauhid. Habis itu. Kalau begitu, tetaplah Tuhan satu, tidak berbilang-bilang. Habis itu. Jadi kita kata Tuhan tu tetaplah satu. Dia tak boleh jadi dua. Tidak berbilang-bilang. Habis itu. Dan jika kedua-dua itu berselisih dan berbalah, satu hendak menjadikan suatu makhluk seperti langit dan satu lagi itu pula hendak membinasakan langit itu, maka padanya dua masalah. Ini insya-Allah Jumaat pagi kita nak bahas pula. Ini masalah berbalah pula. Kalau dia tak begini berselisih pendapat. Kalau ada perselisihan pendapat, ada dua masalah. Ada pun tadi kita belajar, itu masalah ada masalah setuju, dia ada tiga masalah. Yang pertama tadi apa? Bersetuju untuk menjadikan satu makhluk pada masa yang sama. Satu. Yang kedua, bersetuju pada menjadikan makhluk itu di atas jalan terdahulu dan terkemudian. Dua. Yang ketiga, bersetuju pada menjadikan berlainan makhluk. Itu yang ketiga. Maka yang ketiga-tiga masalah itu dikatakan lemah kedua-duanya. Dua Tuhan tadi jadi lemah kedua-duanya. Itu secara kesimpulannya. Secara kesimpulan. Habis itu. InsyaAllah Jumaat ni kita sambung lagi. Dan kedua-dua itu berselisih dan berbalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, insyaAllah tersambung Jumaat pagi. Dan esok kita sambung kitab Pelita Penuntut, insyaAllah malam Jumaat. Baik, jadi sekadar itu saja, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Alhamdulillah, terima kasih banyak jangkauan zaman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita malam ni keberkatan ilmu yang kita pelajari. Dan dapat kita memahami apa yang kita belajar, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang baik. Wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakumullahu khairan katsira. Allahu akbar. Terima kasih banyak semua. Alhamdulillah.